النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru kepada diri saya dan juga diri tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita melaksanakan segala perintah dan suruhannya, serta meninggalkan segala larangan dan tegahan. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan
kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah kita berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk zakat fitrah, kewajiban penuh makna. Muslimin yang berbahagia, kewajiban zakat fitrah adalah berpandukan kepada banyak dalil, di antaranya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum orang ramai keluar untuk mengerjakan salat, yakni pada hari raya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Hukum menunaikan zakat fitrah adalah wajib dan mengingkarinya adalah suatu dosa. Namun kewajiban zakat fitrah bukan sekadar melepaskan diri kita daripada dosa, kerana zakat fitrah juga mempunyai makna yang sangat mendalam kepada golongan fakir miskin demi memberikan sedikit kegembiraan kepada mereka di hari raya. Berdasarkan ketetapan syarak, kefarduan zakat fitrah mempunyai maksud yang sangat besar. Antaranya ialah menyucikan jiwa daripada sifat mazmumah, membersihkan diri daripada perbuatan yang sia-sia, dan berkongsi kebahagiaan sesama umat Islam. Perkara ini ada dinyatakan dalam sebuah hadis, yaitu daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'i min al-lagwi wal-rafath wa turmatan lil-masakin. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari sebarang laba dan keji, serta memberi makan kepada orang-orang miskin. Riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin yang berbahagia, zakat fitrah wajib ditunaikan pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu selepas terbenam matahari akhir bulan Ramadan sehingga sebelum salat sunat Aidil Fitri dilaksanakan. Ini kerana objektif zakat fitrah adalah untuk mencukupkan keperluan fakir dan miskin daripada meminta-minta pada hari raya Aidil Fitri. Di negeri Selangor, fatwa menetapkan bahawa zakat fitrah wajib ditunaikan berasaskan makanan asasi yang dimakan oleh umat Islam di negeri ini, yaitulah beras, ataupun ditukar kepada harganya. Kadar beras fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 1 gantang Baghdad yang bersamaan kira-kira 2.6 kilo beras super tempatan grade A. Ia kemudian ditukarkan kepada harga atau nilai wang yang sama dengan beras tersebut. Namun begitu, kita juga amat dianjurkan agar menunaikan zakat fitrah mengikut jenis atau grade makanan yang lebih baik yang kita makan sehari-hari, yaitu berpandukan kepada kemampuan kita sendiri. Dalam hal ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan seperti berikut. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitr sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir faja'al an-nas adlahu muddain min hinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami para sahabat supaya membayar zakat fitrah segantang tamar atau segantang barli. Maka orang ramai menyambungkan, yakni segantang itu dengan 2 cupak hinta, itulah gandum. Itulah makanan terbaik yang dimakan oleh mereka. Riwayat Imam Al-Bukhari. Maka seseorang yang berkemampuan boleh menunaikan zakat fitrah sesuai dengan harga beras yang dimakan olehnya, sama ada berharga RM14 atau RM21, malah mungkin lebih lagi. Inilah yang lebih baik baginya sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama menunaikan zakat fitrah lebih awal. Tidak perlu kita menunggu waktu-waktu terakhir untuk menunaikan zakat fitrah, khasnya pada pagi 1 Syawal, dengan alasan itulah waktu yang paling afdal. Hakikatnya syarak telah membenarkan kita untuk membayar zakat fitrah bermula malam 1 Ramadan lagi. Jumhur fuqaha berpendapat sekiranya zakat fitrah tersebut ditunaikan selepas salat Aidil Fitri dan sebelum terbenam matahari 1 Syawal, maka hukumnya adalah makruh. Sekiranya dilengah-lengahkan pembayaran zakat fitrah sehingga terbenam matahari 1 Syawal,
maka perbuatan melengah itu adalah haram dan berdosa. Namun zakatnya adalah sah dan dikira sebagai zakat qadha. Walaupun demikian, dia tetap wajib segera bertaubat dan menyesali perbuatan melengah-lengah itu. Namun begitu, jika masih ada yang terlepas menunaikan zakat fitrah, sama ada kerana terlupa atau sengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha dengan segera dan tidak menangguhkannya lagi sehingga masuk Ramadan yang akan datang. Wajib baginya menunaikan qadha zakat fitrah walaupun teringat kewajiban tersebut setelah habis bulan Syawal. Boleh qadha zakat fitrah itu sama ada di kaunter-kaunter zakat ataupun di saluran atas talian online atas nama qadha zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang menunaikan zakat fitrah dengan ganjaran yang sangat besar di syurga nanti. Hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya dalam syurga terdapat sebuah bilik yakni yang tembus penglihatan, luarnya dapat dilihat dari dalam dan jika dari dalam dapat melihat keluar. Kemudian berdirilah seorang Arab Badui lalu bertanya, kepada siapakah bilik itu disediakan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi mereka yang berkata baik, memberi makan, yakni termasuklah menunaikan zakat fitrah, rajin berpuasa dan mengerjakan salat kepada Allah pada malam hari di saat manusia lain sedang terlena. Riwayat Imam Tirmizi. Sementara itu bagi orang-orang yang bakhil dan enggan menunaikan zakat fitrah, maka mereka dianggap sebagai pendusta agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang bermaksud, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, yakni meliputi hari pembalasan? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Muslimin yang berbahagia, di kesempatan ini mimbar ingin mengingatkan bagi mereka yang bekerja atau tinggal di negeri Selangor agar menunaikan zakat di negeri Selangor melalui amal-amal zakat yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor, supaya manfaat tersebut dapat diagihkan kepada 70,000 keluarga asnaf fakir miskin dalam negeri ini. Hal ini bersesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa zakat itu dikutip dan diagih kembali di tempat asal di mana harta kekayaan itu berada. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutuskan Sayyidina Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim." Dan ajarkanlah penduduk Yaman bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka zakat pada harta mereka, diambil daripada golongan kaya dalam kalangan mereka dan diagihkan kepada golongan fakir dalam kalangan mereka. Riwayat Imam Al-Bukhari. Di samping itu juga bagi orang-orang yang mengendalikan zakat fitrah juga hendaklah jujur dan amanah dalam pekerjaannya. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala amat murka kepada mereka yang salah guna kedudukan dan memakan harta zakat tanpa jalan yang benar. Daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik seorang lelaki dari Bani As'ad bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpul zakat. Ketika dia membawakan zakat yang dipungutnya, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini zakat kuserahkan kepadamu dan ini hadiah orang kepadaku." Abu Humaid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri di atas mimbar, kemudian memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta bersabda,
Bagaimana boleh ada seorang petugas zakat yang sudah aku tugaskan memungut zakat, lalu dia berkata, zakat ini kuberikan kepadamu dan ini hadiah daripada orang untukku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibunya atau bapanya, menunggu orang menghantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang mengambil harta secara khianat, melainkan kelak dia akan memikul harta itu di atas lehernya pada hari kiamat. Riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat fitrah adalah ibadah yang sangat besar rahsianya di sisi ibadah puasa dalam menyuburkan sifat suka bersedekah dalam diri seseorang muslim. Kedua, setiap individu dalam kalangan umat Islam yang berkewajipan membayar zakat fitrah hendaklah menunaikannya mengikut kemampuan diri dan menunaikannya lebih awal untuk mengelakkan risiko terlupa. Ketiga, umat Islam yang bekerja atau tinggal dalam negeri Selangor hendaklah menunaikan zakat di negeri Selangor melalui lembaga zakat Selangor atau wakilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta sedang mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Suratul Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم عادم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أحد سلانغور Tengku Amir Shah ibni As-Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram.
اللهم عطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir, dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, kami mengharapkan perlindunganmu, Ya Allah, daripada hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang Engkau kurniakan. Lindungilah negeri kami dari datangnya bencana, malapetaka dan banjir. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamat. Selamatkanlah Masjidil Aqsa di Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah ya zal jalali wal ikram. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله، اهزم أعداء المسلمين، اهزم اليهود الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين، اهزم اليهود، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masjid-masjid dan surau-surau di negeri Selangor ini sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, rumah-rumah-Mu yang mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad والشدائد والمهن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.